Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bab 6, Jadwal Berkala, topik 6.3, Sebatian. Amira dan Michael sedang minum air. Amira bertanya kepada Michael, "Michael, bagaimana terhasilnya air? Apa itu air?" Michael menjawab, "Air ialah salah satu contoh sebatian." Kemudian Amira bertanya, "Apa itu sebatian?" Sebatian ialah dua atau lebih unsur yang bercampur secara kimia. Sebatian merupakan bahan yang wujud dalam bentuk molekul, di mana molekul terdiri daripada gabungan dua atau lebih jenis atom secara kimia. Atom-atom tersebut dicantumkan oleh ikatan yang kuat. Ikatan kuat di antara atom-atom itu yang menyebabkan atom tersebut tidak boleh dipisahkan dengan kaedah fisika. Contoh sebatian dalam kehidupan harian: air. Air terdiri daripada gabungan hidrogen dan unsur oksigen. Selain itu, permainan blok diperbuat daripada politena, di mana gabungan karbon dan hidrogen. Jubin pula diperbuat daripada marmar, iaitu gabungan kalsium, karbon, dan oksigen. Selain itu, karat. Karat juga merupakan contoh sebatian, di mana karat terbentuk daripada tindak balas kimia antara besi dengan oksigen. Selain itu, karbon dioksida juga antara contoh sebatian dalam kehidupan harian. Karbon dioksida yang kita tahu diperlukan oleh tumbuhan semasa proses fotosintesis. Dan salah satu lagi contoh ialah gula. Gula dihasilkan daripada molekul glukosa dan fruktosa. Gula terbentuk daripada gabungan karbon, oksigen, dan juga hidrogen yang terikat oleh ikatan kimia. Unsur logam dan unsur bukan logam boleh bergabung secara kimia untuk membentuk sebatian. Antara beberapa contoh logam dan bukan logam yang bergabung secara kimia membentuk sebatian, kalsium dan oksigen, di mana dia akan membentuk kalsium oksida. Natrium dan oksigen membentuk natrium oksida. Natrium ialah logam, oksigen ialah bukan logam. Kita pergi kepada satu contoh di mana pemanasan logam dan bukan logam akan membentuk sebatian. Coba kita lihat raja ini. Besi ialah logam, sulfur bukan logam. Campuran besi dan sulfur akan dicampurkan ke dalam sebuah tabung uji. Tabung uji kemudiannya dipanaskan dengan penuh Bunsen, dan akhir sekali campuran tersebut telah bertukar warna dan membentuk suatu sebatian yang kita panggil sebagai besi sulfida. Kita lihat sifat-sifat pada bahan-bahan pembentukan besi sulfida, yaitu besi dan sulfur. Warna. Besi berwarna kelabu keperakan, sulfur berwarna kuning. Besi sulfida berwarna hitam. Sifat magnet pula, besi tertarik pada magnet, sebab kita tahu besi ialah bahan magnet. Sulfur dan besi sulfida tidak tertarik pada magnet. Tindak balas dengan asid hidroklorik pula, besi akan membebaskan gas hidrogen. Tiada tindak balas antara sulfur dengan asid hidroklorik. Tindak balas antara besi sulfida dengan asid hidroklorik akan membebaskan gas hidrogen sulfida.
Okey, semasa tindak balas kimia tersebut, iaitu pembentukan besi sulfida tadi, okey, jisim akan diabadikan. Maksudnya di sini, okey, jisim campuran sebelum dan selepas dipanaskan adalah sama dan tidak akan berubah. Okey, besi dan sulfur yang terkandung dalam sebatian besi sulfida tidak boleh dipisahkan dengan menggunakan kaedah fizikal. Okey, seperti yang kita tahu tadi, sebatian tidak dapat dipisahkan secara fizikal. Okey, tetapi boleh disebabkan sebatian bergabung secara kimia. Okey, sebatian boleh diasingkan menggunakan kaedah kimia. Dan salah satu proses ataupun kaedah pengasingan sebatian kita sebut sebagai elektrolisis. Elektrolisis ialah proses penguraian suatu sebatian kepada unsur-unsurnya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Kita lihat pada Raja 6.29, ini ialah satu cara elektrolisis dijalankan secara ringkas, di mana radas ini mesti ada sel elektrolisis, kemudian ada wayar penyambung, emitter dan sel ringkas ataupun bateri. Okey. Kita ambil contoh elektrolisis air, di mana air terdiri daripada gabungan unsur hidrogen dan oksigen secara kimia. Oleh itu, untuk mengasingkan unsur hidrogen dan oksigen daripada air perlu melalui proses elektrolisis. Elektrolisis air tulen adalah sangat perlahan. Oleh itu, larutan asid sulfurik ditambah untuk mempercepatkan proses elektrolisis air. Melalui proses ini, gas hidrogen terhasil di elektrod negatif, iaitu kita panggil sebagai katod. Manakala gas oksigen pula akan terhasil di elektrod positif yang kita sebut sebagai anode. Nisbah untuk pembentukan gas adalah nisbah 2 hidrogen kepada 1 oksigen. Ini ialah hasil tindak balas di mana air apabila melalui proses elektrolisis dengan adanya arus elektrik akan menghasilkan oksigen dan unsur hidrogen. Ini ialah latihan untuk hari ini. Itu sahaja. Jangan lupa like, share, and subscribe. Thank you.